Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak menjawab dua pembohongan dari penyokong kerajaan. Yang pertama berkait dengan pengampunan Anwar. Yang kedua berkait dengan titah agung atau titah sultan. Isu yang pertama, penyokong kerajaan atau penyokong Anwar Ibrahim berkata Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah beri Anwar pengampunan untuk dia punya sabitan dan hukuman. Both. Ini tidak betul. Apabila kita ditangkap dan kita bawa ke mahkamah untuk di-charge, hakim akan tentukan ada kes atau tidak ada kes. Dan sekiranya tidak ada kes, macam kes Muhyiddin Yassin, hakim akan tolak tuduhan tersebut. Kalau ada kes, maka dan hakim sudah tentukan boleh dibicarakan, maka kita akan dibicarakan di atas tuduhan tersebut. Sekiranya kita didapati bersalah, maka we will be convicted and we will be sentenced. So ada dua bahagian di sini. Satu sabitan, kita punya conviction. Satu lagi is the hukuman, iaitu the sentence yang kita akan diberi. Selepas tu habis kerja mahkamah. The court's job is finished. Unless you appeal, so benda ni naik ke appeal court, and then kalau you kalah, you appeal sekali lagi, akan naik ke Mahkamah Persekutuan ataupun Federal Court yang dulu kita panggil Supreme Court. Dan kalau semua avenue dah tutup, Appeal Court pun kekalkan kita punya hukuman. Mahkamah Persekutuan juga kekalkan kita punya hukuman. Maka last avenue kita buat permohonan untuk pengampunan. Dan dalam kes ni, Anwar telah mohon pengampunan. Anwar kata tak. Anwar kata dia tidak memohon pengampunan. Anwar kata ni budi bicara Agong. Agong sendiri, Agong telefon dia masa dia dalam penjara. Anwar kata, Agong telefon kata, "Oi Anwar, aku tahu engkau ni dinyaya. Aku tahu engkau ni mangsa politik. Aku akan uruskan pengampunan untuk awak. Don't worry, I will give you a pardon." Agong yang kontak Anwar. Anwar dalam penjara. Agong kontak Anwar kata, tuanku akan beri pengampunan untuk Anwar. Tapi surat dari Istana Negara, and this is very important ya. Surat dari Istana Negara yang memberi, yang mengumumkan Agong telah beri pengampunan, rujuk kepada permohonan. Berdasar kepada permohonan Anwar, maka Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan memberi pengampunan. This must be made very clear. Sebab the spin is, propaganda dia, Anwar tak minta pengampunan. Agong yang beri. Agong yang offer. Sebab hanya orang salah saja yang mohon pengampunan. Orang tak bersalah tidak memohon pengampunan. That's not true. Surat Istana Negara rujuk kepada permohonan Anwar untuk pengampunan. Maka Sri Paduka Baginda berkenan memberi pengampunan. That's clear. Itu sebahagian dari dia orang punya spin. Dan penyokong kerajaan kata Agong memberi pengampunan penuh, iaitu conviction and sentence, sabitan dan hukuman. No, this is not true. Dia punya pengampunan hanya untuk hukuman, bukan untuk sabitan. So, the pardon is only for the sentence, not for the conviction. The conviction stands. Sabitan kekal. Masih ada rekod bahawasanya Anwar didapati bersalah. Ada rekod. Cek tengok. Pergi. Boleh Google tengok. The record is there. Tapi di dalam rekod Anwar is convicted. Dia kata tetapi telah diberi pengampunan atas hukuman. Hukuman sahaja, bukan sabitan. Saya nak refer ya
Ini dia orang duk spin ni. Dia kata Agong beri pengampunan penuh, iaitu sabetan dan juga hukuman. The conviction and the sentence. No, not true. Saya nak rujuk kepada ni. Kenyataan Yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara. Dia ni Chief Justice ataupun dulu panggil Lord President. Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Ini orang UMNO benci dia ni tau. Tun Tengku Maimun Tuan Mat ni orang UMNO benci sebab ini orang UMNO kata Tun Maimun ni Tengku Maimun ni tak mau bebaskan Najib Tun Razak. Oleh kerana Najib lah Tun Razak ni duduk dalam penjara. Oleh kerana ni Tengku Maimun ni Najib duduk dalam penjara. So anyhow, ini keputusan kenyataan dan keputusan yang dibuat oleh Tengku Maimun, Ketua Hakim. Dan dia kata begini, ya. Ini quote, saya quote unquote Chief Justice Tengku Maimun. On conviction, we do not find that the pardon document makes any reference to the fact that a conviction was set aside. So, apa Tengku Maimun kata ni, Ketua Hakim ni, Chief Justice, dia kata surat pengampunan, ya, surat pengampunan dari Agong, the pardon document, tidak rujuk kepada conviction atau sabetan telah diketepikan. Saya ulang, ya. On conviction, we do not find that the pardon document makes any reference to the fact that a conviction was set aside. So, Tengku Maimun confirm, ya. Ini Chief Justice ni. Yang habis tinggi, hakim yang habis tinggi dia di dalam Malaysia. Dia berkata, dokumen pengampunan tersebut dari Agong tidak rujuk langsung kepada sabetan atau conviction telah diketepikan. Hanya hukuman. Dia punya sabetan atau conviction kekal. Still. This is Chief Justice. Kalau Chief Justice ni tak reti ataupun masih tak boleh dipercaya, tak tahulah. Tapi orang UMNO kata Tengku Maimun ni tak boleh dipercaya, tak tahulah. Tanya orang UMNO lah. Now, ini apa Tengku Maimun sendiri. Tengku Maimun berkata, Anwar Ibrahim sendiri pernah berkata bahawa apa-apa permohonan untuk pengampunan bukan bermakna seorang pemohon itu tidak salah. Saya ulang, ya. Ini Anwar Ibrahim kata. Anwar's own words. Apa-apa permohonan untuk pengampunan bukan bermakna seseorang pemohon itu tidak salah. Ini Anwar sendiri kata. Bermaknanya Anwar ni setuju dengan kenyataan ataupun pendapat Tengku Maimun. This is what he said. Quote, unquote. When you seek a pardon, it does not mean you consider yourself innocent. Itu Anwar cakap. Dan Tengku Maimun pun berkata, pengampunan dari Agong tidak sebut bahawasanya the conviction has been set aside. Only the sentence. Okay. Ini expert cakap. Ini Anwar sendiri bercakap. Nah, sebab apa dia orang duk spin macam ni? Kononnya, mengikut dia orang. Anwar ni macam budak baru lahir, bersih dan dini dan itu. Dia pasal ni. Saya baca, ya, laporan dari Tengku Maimun. Pengampunan Anwar tidak bermaksud kesemua tuduhan digugurkan dan sabetan diketepikan. Okey? Ianya merupakan satu andaian. Andaian, ya. Ianya merupakan satu andaian yang dibuat untuk membolehkan Anwar dicalonkan di dalam pilihan raya serta merta. Tanpa andaian tersebut, beliau tidak boleh bertanding di dalam apa-apa pilihan raya selama 5 tahun. So this is the issue.
yang sebenarnya Anwar tidak layak bertanding dalam pilihan raya sehingga 5 tahun selepas dia dibebaskan. 5 years. Kalau you dibebaskan dari penjara, tak kisahlah. You bebaskan kerana you tamat menjalani hukuman, you have completed your sentence, ataupun you diberi pengampunan. It does not matter. Tapi you dibebaskan dari penjara, cara apa sekalipun, 5 tahun, you tak boleh bertanding. Ban. Tapi Anwar, untuk membolehkan dia bertanding serta-merta, maka diorang beri gambaran, andaian bahawasanya Anwar ni diberi pengampunan penuh, both conviction and sentence, both sabitan dan hukuman, kedua-dua diampunkan oleh Agong. Jadi Anwar ni layak bertanding pilihan raya hari yang sama, immediately. Tak payah tunggu 5 tahun baru boleh bertanding. Yang silap ini, apabila Anwar file kertas pencalonan untuk bertanding, ya, apabila Anwar file kertas untuk bertanding, kertas calonan, sepatutnya pembangkang membantah. Dia selepas pencalonan tu, selepas pencalonan tu, masa pencalonan tu ditutup, dia ada 2 jam, kalau tak salah saya 2 jam, period bantahan, waktu bantahan. Dalam 2 jam tu, selepas pencalonan ditutup, kita boleh file bantahan, file protes, bahawasanya Anwar tidak layak bertanding kerana tidak cukup 5 tahun. Tak cukup 5 tahun, Anwar tak boleh bertanding. Tapi pembangkang tak ada seorang pun yang file. Ini yang pelik. Kalau dia orang file bantahan dalam period 2 jam tu, bantahan tu, diorang boleh minta Anwar ni disqualify. Disqualify dari bertanding sebab dia tak cukup 5 tahun. Tapi tak ada orang yang buat. So, bila tak ada orang yang buat, maknanya SPR tak tolaklah kertas pencalonan Anwar. Buat apa SPR nak tolak kertas pencalonan Anwar bila tidak ada bantahan? Nobody protest. And this is the problem. So, diorang terpaksa spin cerita ni, Anwar dapat pengampunan penuh supaya Anwar tidak kena disqualify. Dan oleh kerana period bantahan dah tutup, tak ada orang bantah, maknanya okeylah Anwar ni kena sesah. So that's the issue. The issue is supaya tidak orang so gambaran mereka, andaian mengikut Tengku Maimun, andaian ni ialah Anwar diberi pengampunan penuh, iaitu both conviction and sentence, and benda ni ditolak, this andaian atau this hujah ditolak oleh Ketua Hakim. Dia kata not true, sebab dalam surat agung tu dia cuma sebut tentang dia punya sentence, dia tak sebut yang conviction dia juga diketepikan. And Anwar sendiri berkata, when you seek a pardon, it does not mean you consider yourself innocent, maknanya you masih guilty. Kerana you memohon untuk pengampunan, bukan kerana you tidak memohon pengampunan kerana you tidak bersalah. You memohon pengampunan kerana you bersalah. Ini Anwar sendiri yang cakap ni, bukan saya cakap. So, when you are guilty, you apply for pengampunan. Not when you are innocent. So, it doesn't mean kalau you minta pengampunan, bermaknanya you tidak bersalah. Ini Anwar cakap. So, that's one issue. The other issue is tentang titah agung tadi ni. Mereka kata kerajaan ni dibentuk atas titah agung. Jadi, UMNO ni terpaksa. Suka tak suka, UMNO terpaksa join kerajaan Anwar Ibrahim. Kerajaan Pakatan Harapan yang mereka panggil kononnya kerajaan perpaduan. So, why? Actually, UMNO tak mau. Kalau ikut Lokman Adam, dia kata UMNO lebih rela duduk dalam pembangkang. Biar 5 tahun pun tak apa mereka nak duduk dalam pembangkang. Tapi duka cita, Agung telah titah bahawasanya Barisan Nasional mesti join kerajaan. Jadi, reluctantly
reluctantly, dengan tidak rela, dengan tidak ikhlas, dengan tidak puas hati, UMNO join kerajaan. Jadi maknanya pistol. Agong letak pistol dekat kepala and said, you join. So mau tak mau kena join. That's not true. Sebab Agong tidak titah. Tidak. Agong beri pandangan. Oleh kerana tidak ada satu gabungan yang dapat majoriti, baik Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Gabungan Sabah, Gabungan Sarawak. 5 gabungan, tak ada satu pun yang dapat majoriti, bermaknanya hang parlimen. Kerajaan tidak boleh dibentuk. You can't form a government. So, apa kita nak buat? Serta-merta adakan pilihan raya sekali lagi, PRU 16. So, Agong suggest, oleh kerana ada 5 gabungan, tak ada satu pun yang dapat majoriti, maka eloklah buat satu kerajaan gabungan. Yang dia orang panggil kerajaan perpaduan. Itu suggestion lah. Satu cara. Cara satu lagi, kalau tak setuju, pilihan raya semula lah. Hold a new election, PRU 16. So, the easy way untuk menjimatkan 3.5 bilion, menjimatkan 3.5 bilion, lebih baik kita buat satu kerajaan gabungan. Panggillah kerajaan apa sekalipun, perpaduan ke apa sekali. So, it's a suggestion. Bukan titah. Sebab, sekiranya Agong titah, maka Agong akan keluar surat kuning. Titah Agong, surat kuning. And that surat kuning saya dah jelas dalam satu video sebelum ni. Samalah macam pengampunan Anwar tu. Pengampunan Anwar tu, Agong, Istana Negara keluar surat. So yang ini ni, okay, cuma Agong, Istana Negara keluar surat hanya untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. That's all. Surat Istana mengatakan yang Tuanku Seri Paduka Baginda Agong berkenan untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri kerana ini budi bicara Agong. Okey, kalau mengikut perlembagaan, dia ada 3 perkara budi bicara Agong. Satunya ialah melantik Perdana Menteri. So Agong was just exercising his prerogative. Itu saja. Dan ini mengikut perlembagaan, Agong boleh buat. Lebih pada tu, Agong tak boleh buat. So, Agong lantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi tidak titah supaya kerajaan gabungan dibentuk. That's all. After Anwar jadi Perdana Menteri, up to him lah. Pandai-pandai dia lah. Dia nak buat apa lepas tu. So, kalau Agong titah bahawasanya satu kerajaan perpaduan mesti dibentuk, akan keluarlah surat kuning dari istana, iaitu titah. Tak ada. There was no surat kuning. Tidak ada titah. Okay, that's one. And sekiranya mengikut UMNO ni, oleh kerana Agong sudah bersuara, maka kita boleh anggap sebagai titah. Okay, tak ada surat kuning. Apa UMNO kata? Agreed. Setuju tidak ada surat kuning, tetapi kerana Agong sudah bersuara, maka kita boleh anggap sebagai titah. Agong's advice can be taken as decree. Titah tau, decree. Not advice, decree. Walaupun Agong hanya nasihat atau advice, tapi kita boleh anggap sebagai decree. Okay? Fine. So, kalau Agong bersuara, kita ambil sebagai satu undang-undang yang perlu dipatuhi, maka Tuanku Sultan Johor sudah bertitah 2 hari dulu bahawasanya Tuanku nak high speed rail ni diteruskan, continue, jangan batal. Don't cancel, don't abandon the high speed rail project. Teruskan, dan high speed rail ni kena lencong, kena deviate ataupun divert ke Forest City Johor. So ini Agong sudah bersuara. Incoming Agong akan datang. Sudah bersuara, iaitu Tuanku Sultan Johor
bahawasanya high speed rail ni perlu diteruskan dan perlu di divert ataupun lencong ke projek Forest City Johor. So oleh kerana incoming Agong Sultan Johor, Tuanku Sultan Johor yang akan jadi Agong tak lama lagi sudah bersuara. Adakah Anwar akan anggap tu sebagai titah? Oleh kerana bila Agong bersuara anggap sebagai titah, kata budak-budak UMNO. Dan ada ke pandangan Sultan Johor ni ataupun apa yang Sultan Johor bersuara tu akan dianggap sebagai titah, maka high speed rail tu wajib diteruskan dan high speed rail tu wajib dilencong, divert ke Forest City Johor. Itulah isu titah atau tidak titah. Fikir sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.